Salam sejahtera kepada Puan Latifah binti Monas dan kepada semua yang menonton video ini pada saat ini. Pada kali ini, saya ingin membentangkan tentang intipati penyuntingan buku cerita kanak-kanak yang bertajuk Usah Terlalu Sombong. Dalam buku cerita ini, saya akan membincangkan tentang 5 aspek. Mari kita lihat sebentar lagi. Antara 5 aspek yang telah saya kaji dalam buku cerita kanak-kanak tersebut adalah: pertama sekali, bahasa dan gaya penulisan, seterusnya kandungan dan tema, selain itu struktur dan aliran cerita, di samping itu ketepatan fakta, dan akhir sekali ilustrasi dan tata letak. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya dengan lebih mendalam, izinkan saya untuk menerangkan terlebih dahulu apa itu definisi bagi aspek pertama, yaitu bahasa dan gaya penulisan. Bahasa dan gaya penulisan ini memainkan peranan yang penting untuk menarik minat dan mengembangkan gaya bahasa kanak-kanak. Misalnya, bahasa dan gaya penulisan akan mempengaruhi kanak-kanak melalui pendedahan kosakata baharu kepada mereka. Daripada aspek bahasa dan gaya penulisan, saiz perkataan yang besar memainkan peranan yang sangat penting bagi memudahkan kanak-kanak membaca cerita tersebut. Oleh itu, berdasarkan kajian yang telah saya buat dalam buku cerita kanak-kanak tersebut, saiz perkataan terlalu kecil bagi kanak-kanak prasekolah. Oleh itu, penambahbaikan haruslah dilakukan seperti yang saya nyatakan dalam slide saya ini. Seterusnya, perkataan dicetak dengan warna yang berbeza juga harus dilakukan, seperti penggunaan warna hitam dan merah. Masalah yang harus diatasi dalam buku cerita yang saya kaji tersebut adalah tidak menggunakan kaedah sedemikian yang menyebabkan kanak-kanak sukar membezakan suku kata dalam sebuah perkataan. Cadangan penambahbaikan juga telah saya paparkan dalam slide saya tersebut. Seterusnya, aspek kedua yaitu kandungan dan tema. Ia merujuk kepada unsur utama yang membentuk cerita serta mesej yang ingin disampaikan kepada pembaca. Kandungan yang berstruktur akan membolehkan kanak-kanak memahami jalan cerita dengan lebih mudah. Manakala, tema yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak mampu membuatkan kanak-kanak meningkatkan daya imajinasi mereka dengan lebih baik. Misalnya, tema berdasarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran membolehkan mereka mengajar mereka tentang nilai-nilai moral dan etika yang boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian mereka. Buku cerita yang telah saya kaji bertemakan haiwan atau serangga. Serangga dalam cerita tersebut menggambarkan sifat manusia yang baik dan buruk, seperti kebaikan, kerjasama, dan kesetiaan. Apabila buku cerita tersebut bertemakan sedemikian, kanak-kanak mampu memahami nilai-nilai moral dalam konteks yang mudah difahami, seperti melalui karakter haiwan dan serangga tersebut. Selain itu, aspek ketiga yaitu struktur dan aliran cerita. Struktur dan aliran cerita berperanan penting dalam pembuatan sesebuah buku cerita supaya kanak-kanak dapat memahami cerita tersebut, terutamanya cerita yang ringkas, menarik perhatian kanak-kanak, dan sebagainya dengan menggunakan gambar dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan peringkat umur kanak-kanak.
Buku cerita kanak-kanak dalam konteks mendidik terbahagi kepada 3, yaitu pengenalan, konflik, dan akhirnya penyelesaian. Dalam pengenalan, ia memperkenalkan watak yang relevan dengan pengajaran cerita yang ingin disampaikan. Manakala, konflik merupakan cabaran yang dihadapi oleh watak utama. Seterusnya, penyelesaian pula mengenai cara watak utama menyelesaikan masalah yang dialami. Melalui cerita yang teratur seperti itu, maka kanak-kanak akan memahami pengajaran cerita dan berupaya membangunkan karakter yang baik. Di samping itu, aspek keempat yaitu ketepatan fakta. Fakta yang tepat membina asas pembelajaran yang kukuh, membantu kanak-kanak dalam pembelajaran mereka, yaitu dalam aspek perkembangan pemikiran yang betul dan juga mendapat maklumat yang sahih dan bermanfaat berdasarkan kehidupan di sekeliling mereka. Berdasarkan buku cerita yang dikaji, cerita tersebut adalah benar dan tepat mengikut pengetahuan saintifik dalam maklumat biologi. Serangga seperti rama-rama dan laba-laba memang ada dalam hutan. Laba-laba gemar makan serangga yang tersangkut di serangnya, termasuklah rama-rama, dan itu adalah benar. Oleh itu, kanak-kanak mampu menimba ilmu pengetahuan baru melalui cerita yang berfakta tanpa sedar. Akhir sekali, aspek terakhir yaitu aspek kelima berkaitan tentang ilustrasi dan tata letak. Ilustrasi dan tata letak juga memainkan peranan yang sangat penting dalam buku cerita kanak-kanak. Gabungan visual dan susunan teks yang tepat membolehkan kanak-kanak mendapat pembacaan yang lebih efektif dan menyeronokkan kerana melalui ilustrasi dan tata letak yang baik ini, ia membolehkan kanak-kanak meningkatkan lagi tahap pemahaman mereka dalam cerita tersebut serta meningkatkan juga pengalaman membaca mereka itu. Buku bergambar kanak-kanak yang mempunyai plot terdiri daripada teks dan gambar yang menyampaikan jalan cerita yang sama. Berdasarkan buku cerita yang dikaji, ilustrasi diletak di bawah teks untuk menggambarkan kejadian dalam cerita. Gabungan penggunaan teks dan gambar amat memudahkan kanak-kanak memahami jalan cerita kerana gambar memberikan konteks visual yang membantu menjelaskan teks. Maka, ia sangat berguna bagi kanak-kanak yang masih belajar membaca atau yang mempunyai kesulitan untuk memahami teks sahaja. Sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa buku cerita bukan hanya berfungsi sebagai medium pendidikan, malah menjadi alat untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam diri kanak-kanak. Jelaslah bahawa penyuntingan buku cerita kanak-kanak memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kritis untuk menghasilkan bahan bacaan yang berkualiti tinggi dan berkesan dalam membentuk generasi yang berpengetahuan dan berakhlak pada masa akan datang. Ini merupakan rujukan yang telah saya rujuk. Sekian itu saja daripada saya. Terima kasih.